Tuan-tuan bayangkan kalau kita pergi berjalan, tiba-tiba di tepi jalan kita tengok satu keluarga berhenti, parkingkan kereta tempat selamat, kita tengok dia semayang atas rupuk. Apa perasaan kita pada masa itu? Begitu tersentuh. Kenapa? Kerana solat ini menunjukkan dan melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhannya. Nabi sebut dalam hadis yang panjang, "Utitu khamsan lam yu'tahanna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberi 5 perkara yang tak diberi kepada para nabi sebelum aku. Salah satunya, dijadikan bagi aku bumi ini sesuai untuk masjid, untuk solat. Maksudnya kalau kita tak ada tempat nak semayang, di bumi pun kita boleh semayang. Tuan-tuan bayangkan kalau kita pergi berjalan, tiba-tiba di tepi jalan kita tengok satu keluarga berhenti, parkingkan kereta tempat selamat, kita tengok dia semayang atas rupuk. Apa perasaan kita pada masa itu? Begitu tersentuh. Kenapa? Kerana solat ini menunjukkan dan melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhannya. Sebab itu bila Nabi SAW diturunkan solat, apa yang Nabi buat? Nabi antara orang yang paling banyak solat. Cumanya beza Nabi sembahyang bukan masalah kuantiti, tapi kualiti. Sebab itu dalam riwayat Aisyah menyatakan Nabi bangun malam sembahyang hanya tak lebih daripada 8 rakaat atau tak lebih daripada 13 rakaat. Tapi kata Aisyah, lam ara min husnihin, aku tak tengok bagaimana cara baiknya penunaian solat tersebut. Dia rokok lama, dia sujud lama, dia berdiri lama. Sehingga dalam riwayat yang lain menyebut hatta tawarramat qadamahu, sehingga bekak kaki. Kenapa? Kerana lamanya berdiri, bersungguh. Solat ni tuan-tuan, walaupun dia mempunyai keistimewaan yang banyak, saya suka tekankan dahulu bahawa solat ini memberi satu makna yang paling besar dalam kehidupan setiap orang Islam. Nak tahu orang tu baik tak baik, solat je. Sebab itu kata Dr. Aid Al-Qarani dalam bukunya menyebut, kalau kamu nak pilih cari kawan, pilihlah kawan di masjid. Kerana kawan di masjid ini dia telah membina hablum minallah. Makanya bila hablum minallah baik, maka hablum minannas pun akan jadi baik. Tapi kawan yang paling baik pun dengan kita, tapi hablum minallah rosak, dia makan kawan. Dia tidak jujur, dia tidak akan ikhlas. Kerana lompang kosong hablum minallah itu diganti dengan minasyaitan. Maka syaitan sifatnya yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, nak memisahkan antara suami isteri sebagainya, macam-macam. Itu kata kunci solat ni cukup hebat. Solat ni tak semena-mena Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengajar kita, bila mana disebut hayya 'alas salah, disebut hayya 'alal falah. Maknanya siapa yang solat pasti dia dapat kemenangan. Pelik. Panggil ajak ke solat, ajak solat, tapi natijahnya dia ajak kita kemenangan. Kemenangan ni tak nampak. Tapi orang solat, macam mana dia dapat kemenangan? Baru-baru ni ada seorang hamba Allah datang ke pejabat saya. Dia ni adalah bilioner, orang yang terkaya di Yaman. Banyak syarikat dia, Masya Allah, kaya. Dia dah 70 lebih tahun. Bila saya dapat maklumat dan dia datang, dia sama-sama, saya tanya dia satu soalan. Saya kata,
Syekh, ni bahasa Melayu lalu lah, bahasa Arab cakap tapi terjemah lalu senang. Syekh, bagaimana cara yang terbaik bagi kita nak jadikan kita ni sebagai orang yang berjaya dalam perniagaan? Saya sebut macam tu lah sebab dia hak meniaga pandai. Jadi bila saya kata macam itu, tuan-tuan, apa yang berlaku? Saya terkejut. Dia jawab sepatah saja. Apa jawapannya? Taqwa Allah. Takwa kepada Allah. Orang lain kata kena masuk kursus ni, kena masuk motivasi ni, kena tengok skill macam ni. Tak. Tapi orang yang billionaire jawab takwa Allah. Orang kita tak, kadang-kadang risuah sampai 50 juta dalam beg, dalam duit. Tapi dia tak takwa Allah. Maknanya teori sebenar dalam Islam ni lah saya rasa persis menega Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan. Tengok. Sahabat saya bagi tahu, tiap-tiap pagi dia pergi masjid. Kalau dia duduk di Malaysia, dia pergi masjid negara atau masjid wilayah persekutuan. Dia pergi masjid. Kita tak berapa kaya, makan roti kaya, selalu tak pergi masjid. Kadang-kadang kita tengok macam tu, pelik. Kuat ibadat, pergi masjid. Tuan-tuan, saya baca satu biografi billionaire Malaysia Melayu, tanpa sebut nama lah. Dia dapat satu tender projek untuk ekspor import dengan diberi harga siling lebih kurang dalam 16 sen, sama ada setang ke setu, gitulah. Kalau dia boleh dapat harga kurang pada tu, dia dapat untung lah. Kalau lebih pada tu, tak balik modal lah. Jadi nak cari kapal besar, nak pergi ke Pelabuhan Kelang, kapal kita tak besar. Jadi terpaksa dia pergi Singapura. Dia ambil alamat, dia pergi Singapura. Dia tanya tokek kapal ni. Yang pemegangnya ramai Cina. Jadi ada yang nak 20 sen, ada nak 24 sen, ada nak 23 sen, ada macam-macam lah. Jadi tak ada untung apa-apa. Buat kerja saja je lah. Akhirnya dia termenung. Perkara pertama yang dia nampak adalah Masjid Sultan. Singapura ada Masjid Sultan, tapi Sultan tak ada. Dia lain. Nama masjid tu Masjid Sultan. Dia pergi Masjid Sultan. Dia semayang. Manusia ni kalau susah kena pergi masjid. PA perangai susah pergi masjid ni sejak zaman Nabi lagi, bukan sekarang ni. Jadi kita jangan kalau susah pergi kat lain, tak pergi masjid. Macam apa ni YB cakap tadi, kita kena kenal Allah masa senang. Nescaya Allah kenal kita masa susah. Jadi apa yang berlaku, dia sudah semayang tu, dia termenung zikir lama. Kemudian mungkin cari mertabak tepi tu. Sedang keluar, datang seorang menyapa, ada apa saya? Oh gini-gini, daripada mana Malaysia gini-gini, ajak minum air. Orang ni pun tanya, dah nak buat apa mari sini, cakap kata dia dapat gini-gini tapi semua tak jadi. Orang ni jawab, Syekh, kamu bercakap dengan orang yang sebenarnya kena pada orang ni. Kenapa? Saya antara tokek kapal terbesar di Singapura. Bukan kuli, tokek. Awak nak berapa? Dia pun bagi tahu nak gini, kalau untung gini-gini. Dia boleh tawar dan dia dapat untung dan dia boleh selesai masalah. Maknanya buntu itu selesai dengan solat. Solat. Sebab itu solat ni membawa kepada al-falah. Tuan-tuan tengok, bila kita semayang, kita keluar, ada ke niat kita tak baik? Jarang orang keluar masjid niat nak pergi merokok. Tak ada. Biasanya dia kata, Mam, YB, jom saya nak belanja makan roti canai. Dia akan sebut hak baik. Dia akan ingat hak baik. Kenapa? Kerana inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sebab itu mereka ni zaman dulu solat mereka tak tinggal.